Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aidil Azri bin Roslan dan rakan kajian saya yang lain iaitu Azra Nashwa binti Azmi, Muhammad Alif Izzuddin bin Rosli dan Dr. Juwareh binti Marjonet akan membentangkan satu kajian yang bertajuk penggunaan bahan visual dalam meningkatkan tahap kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk. Jadi, kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Subjek bahasa Melayu berperanan membentuk masyarakat, terutamanya murid-murid dari pelbagai aspek meliputi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Yang kedua, kemahiran menulis merupakan kemahiran berbahasa tertinggi yang berkembang selari mengikut perkembangan otak dan pengalaman berbahasa seseorang. Yang ketiga, keberhasilan seseorang murid dalam mata pelajaran penulisan bahasa Melayu bergantung kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, bahan visual menjadi satu medium kepada guru dalam menerangkan sesuatu konsep pembelajaran dengan cara yang berbeza daripada penerangan lisan semata-mata. Seterusnya, kita pergi kepada pernyataan masalah. Yang pertama, Christine Anak Lisah dan Zamri Mahamud 2018 menyatakan bahawa kaedah konvensional yang disamakan seperti kaedah chalk and talk semata-mata kurang berhasil minat murid. Maksudnya di sini bahawa kaedah yang menggunakan penulisan ataupun berbahasa ataupun bertutur semata-mata kurang menarik minat murid dalam menghadapi ataupun mempelajari pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, Rahil Mahyudin, Habibah Ilyas dan Kamariah Abu Bakar 2009 juga menyatakan bahawa guru perlu peka terhadap pemilihan bahan pengajaran bagi meningkatkan motivasi minat murid untuk belajar. Yang ketiga, Muhammad Hazrin Shah Hassan, Syahril Nizam Syari dan Nur Azwan Yaakob 2009 menyatakan terdapat kesalahan yang sering dilakukan dalam penulisan ayat majmuk seperti kesalahan penggunaan frasa nama, penggunaan frasa kata kerja dan kata hubung predikat. Maksudnya di sini bahawa murid-murid yang membuat ataupun membina ayat majmuk ini banyak menggunakan kesalahan terhadap frasa nama, frasa kata kerja dan kata hubung. Mereka tidak dapat menentukan ataupun tidak dapat memastikan kata hubung yang sesuai dengan ayat berikut. Yang keempat, Cik Muhammad Nur dan Ahmad 2015 menyatakan bahawa semasa proses PDP mata pelajaran bahasa Melayu dilaksanakan, masih terdapat guru-guru yang menggunakan kaedah atau teknik membaca buku teks semata-mata. Maksudnya di sini bahawa kita dapat melihat bahawa guru sekarang ataupun guru lama banyak menggunakan kaedah membaca buku teks semata-mata tanpa melibatkan aktiviti PAK 21 ataupun aktiviti yang mempelajari ke arah kepada inovasi. Berdasarkan kepada kajian, kita ada objektif kajian dan soalan kajian. Objektif kajian yang pertama iaitu mengenal pasti kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru bahasa Melayu tahun 4. Dan soalan kajian pula, sejauh manakah kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru bahasa Melayu tahun 4. Objektif yang kedua, mengenal pasti kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk, iaitu selari juga dengan soalan kajian yang kedua, apakah kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk. Kita beralih kepada kerangka konseptual. Di sini saya menggunakan kerangka konseptual yang berdasarkan kepada model pemprosesan maklumat, iaitu kita lihat kepada guru bahasa Melayu yang akan menggunakan model pemprosesan maklumat, iaitu dalam menumpukan kepada bagaimana pelajar memproses maklumat, kemudian maklumat yang baru disimpan dalam ingatan jangka pendek, kemudian diproses sebelum disimpan ke ingatan jangka panjang. Seterusnya, guru akan menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran dan menggunakan bahan visual seperti gambar, grafik, ilustrasi, peta atau rajah dan melihat kepada kesan penggunaan bahan visual terhadap kemahiran murid dalam membina ayat majmuk. Berdasarkan kepada metodologi kajian, reka bentuk kajian yang saya gunakan ialah pendekatan kuantitatif berdasarkan kepada kaedah tinjauan. Persempelan pula sebanyak 63 orang guru bahasa Melayu tahun 4 di sekitar zon PPD Pasir Putih, Kelantan. Saiz sampel ditentukan berdasarkan jadual Craigie dan Morgan 1970.
Instrumen kajian pula, saya menggunakan soal selidik yang telah diubah sesuai daripada kajian Sumarni dan Zambri 2018. Saya juga menggunakan skala Likert 5 mata. Yang pertama, kita ada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian A, iaitu profil responden sebanyak 4 item. Bahagian B, kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru Bahasa Melayu tahun 4 sebanyak 8 item. Dan bahagian C, kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan AI majmuk sebanyak 8 item juga. Kesahan ditentukan oleh 2 orang pakar kandungan, iaitu Jabatan Pengajian Melayu dan Jabatan Kecemerlangan Akademik. Manakala seorang pakar bahasa, justru kesahan telah ditentukan sebanyak 3 orang pakar, iaitu 2 pakar kandungan dan seorang pakar bahasa. Berdasarkan kepada kajian rintis, iaitu kebolehpercayaan, berdasarkan konstruk kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru Bahasa Melayu tahun 4 sebanyak 8 item, nilai alpha combat yang telah diperolehi adalah 0.94. Konstruk yang kedua, kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan yang majmuk, iaitu juga 8 item, nilai alpha combat yang diperolehi sebanyak 0.92, iaitu kedua-dua konstruk ini adalah sangat baik. Kajian rintis dilakukan kepada 30 orang guru Bahasa Melayu tahun 4 di sekitar Zon PPD Pasir Putih, Kelantan. Berdasarkan prosedur pengumpulan data, saya telah menyediakan surat kebenaran daripada pihak institut. Kemudian permohonan kebenaran mengumpul data kajian kepada pentadbir sekolah. Yang ketiga, saya telah memilih sampel kajian. Yang keempat, taklimat borang soal selidik dan mengedarkan soal selidik kepada responden. Dan yang terakhir, mengumpul dan menganalisis data. Berdasarkan prosedur penganalisisan data, saya menggunakan Statistical Package for the Social Science versi 26, iaitu SPSS. Seterusnya, analisis deskriptif, iaitu kekerapan, peratus, min dan sisihan PAY. Interpretasi skomin telah diadaptasi daripada kajian Sumarni dan Zambri 2018, iaitu skomin 1 hingga 2.33, interpretasi min rendah 2.34 sehingga 3.67, interpretasi min sederhana. Yang ketiga, 3.68 sehingga 5.00, iaitu interpretasi min yang tinggi. Dapatan kajian pula, berdasarkan aspek kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru Bahasa Melayu tahun 4, min telah diperolehi sebanyak 4.08, sisihan PAY 0.385 dan interpretasi min yang ditunjukkan adalah tinggi. Aspek yang kedua, kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan ayat majmuk, min 4.19, sisihan PAY 0.268, interpretasi yang ditunjukkan adalah tinggi. Berdasarkan analisis item kekerapan penggunaan bahan visual dalam kalangan guru Bahasa Melayu tahun 4, kita dapat lihat bahawa nombor item B3 dan B4 adalah berada pada tahap yang sederhana, manakala nombor item bagi B7 berada pada tahap yang paling tinggi. Berdasarkan kepada analisis item kesan penggunaan bahan visual dalam meningkatkan kemahiran murid terhadap pembinaan majmuk pula, nombor item C3 berada pada tahap sederhana, iaitu yang paling terendah, dan C8 menunjukkan bahawa min berada pada tahap yang paling tinggi. Kesimpulannya, guru perlu kerap menggunakan bahan visual dalam Bahasa Melayu kerana bahan visual merupakan satu bahan rangsangan yang dapat menarik minat murid dalam membantu kaedah pengajaran dalam Bahasa Melayu. Yang kedua, penggunaan bahan visual oleh guru dapat memberi hasil dan peningkatan kepada kemahiran murid dalam membina ayat majmuk. Berdasarkan kepada implikasi pengetahuan, memberi pengetahuan kepada guru tentang keupayaan penggunaan bahan visual dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, mengisi kelompokan kajian-kajian lepas yang berfokus kepada penggunaan bahan visual. Implikasi empirikal pula, kajian tentang pengaplikasian bahan visual yang menggunakan kaedah tinjauan oleh Ahmad Rizal, Mada dan Yahya Buntat 2011. Yang kedua, mengisi kelompokan tersebut dengan menggunakan kaedah tinjauan untuk mengkaji dengan lebih lanjut tentang penggunaan bahan visual terhadap aspek tata bahasa yang lain. Manakala implikasi praktikal pula, penggunaan bahan visual dalam PDP adalah lebih berkesan kepada murid daripada langkah PDP yang tidak menggunakan bahan visual.
Berdasarkan kajian yang telah dibuat kepada 4 bahagian, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengadakan satu program latihan yang mengambil kira proses penggunaan bahan visual yang lebih menyeluruh. Kedua, mengedarkan contoh-contoh bahan visual yang telah dicipta oleh guru-guru sekolah lain. Berdasarkan pada cadangan sekolah pula, menubuhkan jawatan kuasa penyediaan dan pengurusan berkaitan dengan bahan visual. Yang kedua, mengadakan pertandingan mencipta bahan visual dalam kalangan guru-guru di sekolah. Cadangan kepada guru pula memerlukan anjakan paradigma yang membawa kepada perubahan PDP dalam mengintegrasikan kaedah pengajaran yang lebih fleksibel. Kedua, meningkatkan tahap kemahiran diri terutamanya dalam memilih, mengebuah suai dan menghasilkan bahan visual yang dapat memenuhi objektif pelajaran. Cadangan yang keempat terhadap kajian lanjutan. Beberapa kajian lanjutan yang serupa boleh diperluas ke peringkat negeri dan kebahasaan. Yang kedua, kajian berbentuk perbandingan antara guru bahasa Melayu di pelbagai jenis dan ciri sekolah juga boleh dijalankan. Yang ketiga, meninjau pengaplikasian bahan visual dalam kalangan guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris, sains, matematik, sejarah dan bahasa Arab. Berikut merupakan rujukan yang telah disediakan. Justru itu sahaja pembentang kajian daripada saya dan rakan-rakan kajian saya terhadap pembentangan yang telah dilakukan. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.